Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jangan terkejut, jangan betulkan YouTube anda. Saya Aflin Syauqi dan anda sedang menyaksikan Padu Podcast minggu ini. Padu Podcast, seperti biasa kita banyak memperkatakan tentang isu-isu yang sedang hangat di luar sana, perkara-perkara yang sedang berlaku. Mungkin kita tak boleh sebut benda tu sendiri, tapi mungkin kita boleh membincangkan perkara berkaitan dengan perkara yang kita tak boleh sebut tu. Itulah yang anda dapat lihat setiap minggu di Padu Podcast. Minggu ini kita ada seorang tetamu yang akan macam mana nak cakap, yang akan berbincang dengan kita dan juga menceritakan tentang dari segi aspek undang-undang tentang penceraian. Okey. Ya, tak ramai orang akan buat podcast pasal penceraian, tapi oleh kerana perkara ni macam setiap minggu ada sesuatu yang berlaku yang menjadi high profile penceraian, kita kena beri penerangan sikit tentang apa yang sedang berlaku. Yang kita nak tahu apa yang berlaku di social media, di dalam court satu benda, tapi the court of public opinion ni pun satu hal juga. Itu juga yang kita nak bincangkan. Dan bersama kita hari ini kita ada Nurul Hafizah Hassan, atau kita panggil dia Nurul, daripada Nurul Hafizah and Associates, Advocates and Solicitors. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, Datuk. Sihat? Sihat. Terima kasih jemput saya. Saya tengok awak dah lama sebenarnya kan, daripada awak keluar di YouTube masa kes, ada satu kes tu lah kan, kes Siti Bainun ya. Ya, betul. Masa tu pun kita orang pun macam wow, beraninya kata kes, pasal kes tu high profile, betul? Dan memang satu Malaysia akan tahu pasal benda tu. Jadi kita dapat kenal sikit dengan lebih rapat sisi peguam yang telah menjaga Siti Bainun punya kes pada ketika itu, ya. Dan apa yang kita dapat hari ini adalah, kita nak panggil Nurul, panggil Nurul senang, tak panggil puan ke apa kan, Nurul boleh Boleh. Okay, Nurul, adalah banyak orang bercerai-berai sekarang ni. Tiap-tiap hari memang ramai lah orang bercerai-berai, tapi masalahnya yang high profile dan low profile, betul tak? Betul. Yang high profile yang kita dapat saksikan adalah, ialah baru-baru ni sahabat-sahabat rakan artis yang telah bercerai. So sekarang ni penceraian mereka ni sangat, ada ketikanya sebelum bercerai pun dia punya bising dia sangat kuat pasal press nak cerita lah semua. Everybody is trying to be the first untuk ceritakan, oh dia tahu pasal benda ni, dia tahu pasal benda ni. So the court of public opinion ni, does it affect the legal system nanti ataupun syariah, undang-undang syariah kita? Baik. Datuk, sebenarnya dia memang efek kerana dulu penjawat-penjawat awam terutama yang membuat keputusan dan sebagainya, mereka ni mungkin dihadkan daripada menggunakan social media betul. dengan begitu banyak lah. Tak boleh komen atau tak boleh meletakkan sesuatu di social media. Tapi sekarang dah beza, dah macam unlimited. Jadi kalau nak kata tak efek, sepatutnya dia tidak efek, tapi realitinya dia memang memberikan kesan. Baik. Kepada banyak kes pun, betul tak? Betul. Sebab tu kita tak boleh bincangkan kes, betul. Dan itu yang saya borak dengan kawan-kawan saya daripada PDRM pun, bila ada satu kes kita nak bincang, dia tak boleh bincang. Dia kata, saya boleh bincangkan tentang kes yang lain, yang dah ada dia punya penutup dia, dah ada keputusan kan. So yang kes yang dia tengah tu tak boleh bincang. So dari segi macam kes penceraian lah, ini adalah bukan kes jenayah, kes apa, cuma ianya melibatkan, ni syariah kan. So jadi apabila berlakunya perbualan dan noise di luar tentang dia ni ada skandal, dan macam Puan Sri cakap, dia akan efek mahkamah pasal semua orang dah terbuka pada social media, dan macam mana sikit pun tiba-tiba anak you akan cerita, papa benda ataupun seorang akan cerita pasal benda tu, dan you ingat that is the truth, that is the facts, because tapi ianya datang daripada social media. So macam mana nak mengelakkan benda tu? Okay. Sebenarnya orang kita juga adalah kekurangan sedikit ilmu undang-undang lah. Jadi dan juga undang-undang yang ada kurang penguatkuasaan. Contohnya, jadi berkenaan dengan hal syariah tadi, macam mana nak curb tu, sebenarnya satu, kita kena tahu, dan kedua adalah penguatkuasaan undang-undang sendiri. Ada
akta SKMM contohnya menegah daripada kita membuat kandungan-kandungan jelik misalnya. Tapi kalau kandungan berkenaan dengan mahkamah ataupun perceraian ni, kalau belum masuk mahkamah, penceritaan tu boleh sebab dia bukan subjudis. Bukan subjudis, ya, correct. Tetapi apabila dah masuk mahkamah, dia jadi subjudis. Ya, kepada adik-adik semua yang kat luar tu yang tak faham subjudis, boleh tolong terangkan Cik Nurul. Okey, subjudis ni adalah satu perkara fakta-fakta yang sepatutnya dibentangkan di mahkamah dan diputuskan dalam mahkamah, tetapi telah dibawa keluar untuk dibincangkan secara publik dalam tempoh kes tu masih lagi dalam mahkamah lah. Baik. So itu tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Jadi tapi apabila kita membuat hantaran-hantaran di social media ataupun berita-berita, pick up pula berita tu, mengeluarkannya sebagai seolah-olah berita yang benar tanpa mengetahui fakta tu benar ke tak. Betul. Dia membuka pula kepada ruang tindakan sivil seperti saman fitnah dan sebagainya lah. Baik. Jadi bahaya kat situ sebenarnya boleh curb. Tapi orang tak tahu yang benda tu akan membawa mereka kepada satu tindakan saman yang lebih besar dan menyusahkan. Jadi kalau nak curb, sebenarnya balik kepada conscience lah. Jangan masuk campur hal orang, boleh tahu. Betul kan. Tapi itulah masalah kita sekarang. Mungkin dah kekurangan hobi kot. Hobi kita yang paling utama adalah jaga tepi kait orang. Betul, itu adalah dan kita ada, semua orang ada pendapat. Kita ada pendapat kan. Kadang-kadang tak siapa-siapa pun tiba-tiba komen, padahal dia pun tak tahu ujung pangkal. Dia dengar headline aja, dia komen terus kan. Itulah dia, orang kata mengumpul dosa kering yang percuma. Okey, dalam kes-kes yang membabitkan perceraian, boleh tak si suami atau isteri dia bercerita secara terbuka mengenai perceraian mereka? Apabila sesuatu kes sedang berlangsung, memang rule dia, general rule, mati habis tak boleh langsung boleh ceritakan. Tak boleh, even though it's not a criminal punya apa. Pasal ialah kita anggap ini adalah syariah, betul. Dan ianya kesnya ada suami isteri. So bukannya kes kriminal ke kes apa ke. Kalau macam kriminal tu mungkin orang faham, okey, ini adalah konten sensitif yang tak boleh disebarkan. Tapi dari segi ini, habis kuat adalah aib mengaib, betul tak? Betul. Dia akan buka cerita pekung dia ni, dia ni akan buka pekung dia ni. So itu pun tak dibenarkan. Tak dibenarkan kerana sebenarnya syariah ni bukan saja terhad kepada pekung yang kita katakan ni, tapi dia adalah juga membawa kepada keputusan tertentu. Contoh, dalam keadaan katakan seseorang itu dikatakan curang katakan. Kadang-kadang terdapat fakta-fakta lain yang membawa kepada fakta sebenar di sebalik pihak ketiga dalam. Jadi maksudnya cerita sebelah pasal curang, tapi cerita sebelah lagi mungkin seorang lagi tu pun curang dulu. Ataupun ada perceraian yang telah berlaku, talak satu terlebih dahulu dan sebagainya. Jadi banyak fakta yang mahkamah yang perlu tahu dulu, bukan netizen lah. Jadi apabila berlaku sedemikian, bila dia dah masuk ke mahkamah, ada orang-orang yang akan beri fakta kepada judge dan sebagainya, dan semasa perbicaraan mungkin akan memberikan satu konotasi negatif terlebih dahulu sebelum mendengar the actual case. Jadi dah bias terlebih dahulu. Betul, nanti menimbulkan bias. Itu yang sangat kita nak cuba elakkan. So kita sistem perundangan kita, dia adalah hakim, betul? Bukan juri kan? Bukan. Kita bukan juri saja, hakim yang sebenarnya hakim ni sendiri nak kena jaga dia punya maklumat yang sampai ke dia lah. Kena maklumat yang diberikan oleh peguam saja, betul? Betul. Nah, okey. So sekarang ni nak tanya, boleh ke dikira suami atau isteri tu menghina mahkamah? Dan apakah sebenarnya kalau kita di-enforcekan undang-undang ni, apakah dia yang mereka akan kena kalau mereka menghina mahkamah sebenarnya? Apa yang kesalahan tu membabitkan apa? Okey. Penghinaan mahkamah ni selalunya masyarakat salah faham, penghinaan mahkamah ni bukan satu hukuman automatik. Dia adalah kerana ada perintah spesifik. Contoh, awak tidak boleh memberitahu apakah perjanjian pihak-pihak. Awak tak boleh tahu fakta, awak tak boleh bagi tahu orang fakta-fakta saya kena bayar, contoh RM15,000 ke, dan saya tahu cara baik. Kalau ada spesifik mahkamah kata jangan buat, dia buat, atau mahkamah kata buat tapi dia tak buat. Contoh, hari ni turn anak hantar ke suami, dia tak nak, dia tutup rumah, dia pindah ke apa, jadi dia langgar perintah. Dia pelanggaran perintah spesifik yang dinyatakan mahkamah, barulah boleh membawa kepada penghinaan mahkamah. Tapi sebelum jadi penghinaan mahkamah, kena apply dulu. Mahkamah tengok dia langgar perintah, mahkamah cakap betul ke dia langgar. Kalau langgar, baru mahkamah akan cakap okey, contempt, dan barulah didenda ataupun dipenjarakan. Tapi tak panjang lah macam jenayah.
Right, dia Pendek macam riman macam je lah. 7 Berapa hari, 7 ya. hari macam tu. Tapi adalah juga consequences dia. Ada. Maknanya sekarang ni kalau orang langgar, contohnya lah dia cerita tiba-tiba cerita dia ni curang lah apa. Pasal sekarang ni apa yang saya perhatikan, court of public opinion ni sangat penting bagi selebriti. Pasal selebriti nak fans be on their side. So tiba-tiba ada tim sekian dengan tim sekian. Kan kita nampak kan. So macam alamak kan. Kalau tak, pada saya melalui penceraian juga, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Saya masih lagi berbaik dengan bekas isteri saya dan kita sangat-sangat kita menjaga anak bersama. So alhamdulillah tak ada berlaku apa-apa insiden dan tetapi yang bagi yang mungkinlah lebih popular dari saya ni tak popular sangat. Dia orang ni sangat mementingkan yang public opinion terhadap dia orang tu tidak berkurangan. Dan so itu yang daripada tak nak cakap lalan cakap juga. Betul kan? Itu yang apa kita perhatikan. So nasihat Puan, nasihat Nurul sendiri tentang perkara tu macam mana? Okay. Sebagai seorang itulah peguam Macam bela. Datuk kata tadi kan, macam mana kita nak elakkan kita daripada terikut-ikut nak kena explain ourselves ni. Sebenarnya kita perlu ada jati diri yang kuat. Kita have to be full of ourselves. Jadi contoh macam saya pun pernah kena bully juga. Jadi sebenarnya saya tak baca langsung. Saya tak baca, saya don't care, saya tahu apa tugas saya dan kita tahu orang tak kenal kita. Masalah dengan masyarakat sekarang terlalu hidup dalam social media sehingga kan dia dengan suami tu baik je. Tapi bila orang kutuk, dia nak tunjuk dia nak menang. Jadi benda ni lah yang membawa kepada malu memalukan sesama sendiri. Betul, jadi kalau yang ni dah malukan, takkan yang tu tak balas pula. Itulah cerita dia. Jadi mungkin muhasabah lah kan. Jadi kalau kita tahu bukan orang yang bagi kita makan, jaga, tak perlulah. Sebelum saya perhatikan sebelum bercerai ni elok-elok aje, cerita tak ada pun cerita yang buruk-buruk apa benda. Tiba-tiba bila dah mengambil keputusan untuk bercerai, sepatutnya lah dia menjadi, bercerai itu ada satu keputusan bersama yang you buat bersama, yang kalau you betul-betul bersetuju atas apa sebab pun, carilah jalan tengah yang you all boleh dua-dua bahagia. Pasal kita bercerai pasal nak mencari bahagia pun. Betul tak? Apa objektifnya bercerai kalau seorang bahagia, seorang tak bahagia? Jadi itu pada saya tak make sense lah. Pada saya penceraian tu adalah jalan last resort untuk orang mencari bahagia. So bila berlakunya benda macam ni adalah satu perkara yang pada saya tak best kan. Pertama satu, ia memburukkan, dia backfire dia senang backfire pada diri dia, dan bagaimana efek dia kepada perbicaraan dia di mahkamah. Sebenarnya kesan kepada perbicaraan ni, kalau malu memalukan ni paling pun hakim marah je lah. Tapi hakim tetap akan mendengar kesemua bukti dan hujahan-hujahan peguam di mahkamah juga. Jadi kesan di dalam mahkamah tu, macam saya cakap tadi, mungkin kalau dia dah pilih side itu susah. Tapi kalau dalam keadaan biasa dah dua-dua pun saling memalukan, memang hakim tak suka dua-dua lah kot. Kan? Saya pun tak tahu, saya tak pernah jadi hakim. Tapi sebenarnya keputusan-keputusan hakim ni dia akan dibuat berdasarkan undang-undang lah. Asas yang sama yang kita belajar semua sama dengan hakim, dia pun akan ambil keputusan berdasarkan tu. Tapi social media memang akan mempengaruhi sedikit sebanyak. Contoh kalau karakter dia terjerit-jerit di social media kan. Jadi bila hakim jumpa pun tengok macam jadi mungkin walaupun dia sebenarnya orang yang baik, mungkin akan menukar persepsi hakim terhadap dia lah. Saya nak jadi devil's advocate, orang panggil kan. Okey, katalah penceraian ni berlaku. So di dalam court of syariah ni, dia bukan macam civil court kan. Dia tak ada daripada court naik ke high court, naik ke appeal court, naik ke apa, tak ada kan? Dia ada. Oh, ada juga. Ada. So okey, jadi maknanya syariah court ni yang kita masuk katalah untuk bercerai ni court apa? Court rendah. Court rendah dulu kan. Dan berlakunya high court adalah jika High court ni adalah untuk permohonan-permohonan yang mana melibatkan wang yang nilainya melebihi 25,000. Dan juga kalau ada tuntutan dari pihak isteri ke pihak suami macam tu. Betul, ataupun sebaliknya. Dan juga kes-kes macam untuk hadanah, harta sepencarian, itu memang akan didengar di high court terus. Dia tak ada court rendah. Okey. Terus high court dan bukan court rendah bukan, lah. dia akan start di high court. Dan ini mungkin berlaku jika ada penceraian bagi orang-orang T20 kan? Tak juga. Memang biasanya nak anak je memang kena pergi high court.
Oh, nak anak. Dia takkan memang mahkamah rendah tidak mempunyai bidang kuasa nak dengar. So, dari segi anak pula, adakah anak ni automatik akan pergi kepada isteri ataupun ada perbincangan di dalam perbicaraan tu dulu bahawa hakim akan menimbal balik siapa yang akan dapat anak? Hadanah ni memang ada undang-undang yang telah sedia adalah, dan biasanya kalau ikut undang-undang tu mak dulu, lepas tu bapak tadi, suami lah, lepas tu nenek sebelah mak, maknanya isteri tu punya mak lah. Lepas tu adik-beradik sebelah mak. Lepas tu baru nenek yang sebelah ayah. Apa yang akan menyebabkan mak tu tidak dapat? Biasanya masalah seperti moral, mental, dia berkelakuan jahat secara terbuka lah. Macam dia kerja yang kurang baik, rekod buruk lah. Dia bawa lelaki dalam rumah ke, dia mungkin ambil barahan terlarang, contoh-contoh macam tu lah. Kalau mak tak mampu dari segi kewangan, itu bukan sebab. Tapi macam tadi Datuk tanya pasal anak-anak ni automatik ke tak, dia ada umur 7 untuk lelaki, umur 9 untuk kanak-kanak perempuan, dia agak mumayyiz. Jadi kalau yang tu mungkin hak dia pergi kepada mak, tapi dia boleh bertukar balik kepada ayah selepas had umur tersebut. Tapi katakan wanita tadi dah berkahwin lain, anak dia perempuan dan lelaki tu bukan daripada kalangan keluarga ke, dia boleh bertukar balik. Tapi semua ni tak automatik, memang kena mohon di mahkamah tentukan. But nowadays mahkamah akan panggil anak-anak tadi dalam kamar mahkamah dan tanya, awak nak duduk dengan siapa? Dia tanya, mak semayang tak, ayah semayang tak. Jadi anak-anak ni sebenarnya kalau mak dia dengan bapak dia dekat sudah pengaruh dia orang, dia takut. Tapi depan hakim dia biasanya bercakap yang benar. Jadi dia akan memilih mak nak duduk dengan siapalah. Sehinggalah perintah tersebut ditukar kelak. Kalau ada ditukar lah, kalau dia mohon untuk ditukar. Tapi itu mesti satu perkara yang agak berat bagi anak-anak kecil kita kan, nak pilih, betul. Apabila berlaku benda macam tu, apa yang menyebabkan sesuatu perkahwinan tu patut berlakunya penceraian, ya, dari segi apa kan? Pasal contoh, saya bagi contoh, ada juga wanita-wanita yang katalah dipukul oleh suami, tapi tak nak bercerai kan. So kita kadang-kadang ingat mungkin suami sedang memperbaiki diri, tapi kes lagi masuk hospital, kena pukul. Pasal benda-benda ni pernah kita tengok. So apakah sebabnya yang you rasanya penceraian tu patut berlaku? Sebagai saya tak boleh nasihat orang untuk bercerai lah kan, kalau mereka minta nasihat. Cuma kalau sampai mendatangkan mudarat lah kepada diri, macam dipukul dan sebagainya, biasanya memang kita boleh advise begitulah. Tapi ada masalah dengan mangsa-mangsa domestic violence ni, sama ada secara mental atau fizikal. Mereka ni ada tendensi untuk tetap tinggal di situ. Dia jumpa peguam, tapi 10 tahun lagi, selagi lah lelaki tu tak ada perempuan lain, dia masih kat situ. Betul. Tapi bila dia ada wanita lain, baru teringat nak bercerai. Masa tu adalah sengit sikit lah dah muka dia ke apa kan. So memang itu adalah trait yang biasa, kita memang dah biasa jumpa. Memang macam tu, dia akan jadi begitu. Jadi nasihat untuk minta bercerai tak ada, tapi kita akan bagi tahu dia prosedur-prosedur yang perlu dilalui jika dia nak meneruskan proses tu lah. Betul. Ialah penceraian is the last resort pun yang kita nak kan. Sekarang ni saya nak kembali kepada dunia-dunia artis kita yang kita selalu tengok penceraian high profile ni, yang kita ada tengok dah bercerai, and then lepas tu dia bercerita lagi. Ada kaitan tak dengan undang-undang lagi kalau perkara begitu berlaku? Selepas perceraian berlaku, jika tak ada apa-apa perintah, sebenarnya pihak-pihak ni kalau dia nak ceritakan untuk membuka aib tu, tak ada undang-undang yang menghalang dia. Tapi kita ada undang-undang yang saya kata tadi, sivil, dan juga undang-undang syariah contempt jika mahkamah berikan perintah spesifik. Ada juga akta-akta macam akta komunikasi dan multimedia mengatakan tak boleh terbitkan kandungan jelek dan sebagainya kan. Namun begitu, ada kekangan jugalah untuk undang-undang fitnah ni, walaupun benda tu aib, tapi kalau dia factual, kita tak boleh saman. Boleh saman tapi mungkin kalah lah. Maknanya katanya dia ada bukti. Contoh dia kata suami dia pukul, tapi memang suami dia pukul, cuma dia nak masyarakat tahulah juga. Jadi suami tadi pun filekan saman malu. Tak ada saman malu, yang ada saman fitnah, yang mana kalau dia factually right, maka saman fitnah tu tak boleh berdiri lah. Jadi kalau boleh tak dia guna dia buat civil claim? Boleh buat civil claim untuk fitnah, tapi
kalau dia factually right, dia akan kalah lah. Baik. Itulah. Untuk katalah isteri dipukul oleh suami, dia boleh buat claim apa? Ada kriminal ke atau sivil ke atau dua-dua? Okey. Untuk pukul ni pukul dalam rumah tangga dia ada dakwaan yang berbeza, pukul saja dan pukul cedera parah pun lain. Tapi mereka boleh didakwa bawah penal code kerana memukul, dan mereka juga boleh mendapatkan ganti rugi dari mahkamah sivil untuk kecederaan yang dialami. Macam tu untuk accident tu. Yalah. Samalah. Sekarang ni dari segi berapa banyak kes ini nak tanya pada Nurul sendiri, yang Nurul hadapi penceraian ni dalam katalah setahun. Aduh. Saya rasa banyak lah. Banyak. Sebulan? Tak terkira lah juga. Kalau kita ambil yang betul-betul sampai bicara ni, boleh kira lah. Sebab selalunya kita galakkan mereka selesai cara baik, secara damai. Tapi kalau cerai banyak. Datuk rasanya seminggu sekali kot. Oh ya. Tapi kalau yang betul-betul pergi bicara, mungkin sebulan sekali, macam itulah. Baik. Banyak. So bicara ni macam you cakap tadi, bila ada sesuatu yang berkenaan dengan anak ataupun hak sepencarian, harta sepencarian. Boleh tak explain sikit tentang harta sepencarian? Katalah dua-dua ni selebriti. Okey, dua-dua buat kerja, dua-dua ada tu sekarang ni. Okey, so macam mana, apa makna harta sepencarian ni dan bagaimana? Okey. Biasanya harta sepencarian ni adalah yang dituntut oleh isteri ke atas suami. Suami tak boleh tuntut atas isteri? Boleh jika benda tu macam contoh suami yang beli tapi atas nama dia, atas nama isteri tadi, tapi bukan sebagai pemberian, maksudnya proksi ke apa, dia kena proof lah. Tapi dalam keadaan biasa, untuk memudahkan pemahaman awam, claim ke atas harta suami yang mana didapati di sepanjang tempoh perkahwinan. Jadi yang tu adalah harta sepencarian. Okey. Tapi harta sepencarian sebenarnya tak terhad kepada cerai saja. Contoh kalau ada seseorang yang meninggal dunia, lepas tu kan dia ada waris kan. Jadi pasangan tadi boleh tuntut yang ni harta sepencarian dulu. Baru yang lebih tu jadi harta pusaka faraid. Jadi dia bukan untuk tujuan perceraian saja. So untuk tujuan apa lagi? Kalau kematian jadi pasangan dapat dululah, tolak dulu duit pasangan yang untuk dapat dulu, baru yang lebihnya dibagikan. Okey. Dan harta sepencarian tu adalah harta macam mana? Berbentuk tanah ke ataupun harta daripada bisnes ke, macam mana? Semua, saham, duit dalam bank, apa tu? Tanah-tanah, rumah, kereta, semua. Oh, itu kita beri pada isteri dulu. Harta sepencarian. Harta sepencarian. Kalau suami yang meninggal ada harta yang dengan isteri pun, dia boleh claim dulu bahagian tu tidak difaraidkan. Tapi proving dia lah, proving dia. Sebab semua kes tak sama kan, lebih kurang so macam pecahan untuk harta sepencarian adalah berapa? Harta sepencarian biasanya kita ambil trend yang mahkamah bagi kepada isteri yang langsung tak kerja, dia seluruh rumah, biasanya dia hak lebih kurang 30%. Baik. Kalau dia bekerja dan contribute sama, dalam 50%. Tapi kalau contribution tu memang banyak dan dia boleh buktikan, kadang-kadang nama suami pun boleh minta tengoklah, tapi mahkamah akan tengok. Okay. Jadi maknanya nanti pecahan dia adalah harta sepencarian dulu katalah 30 ke 50%, dan selepas ditolak tu barulah difaraidkan yang selebihnya. Okey. Kepada waris. Yang mana isteri tadi dapat hak faraid lagi lah. Dia ada lagi. Betul. Faham, cuma dia lebih kecil berbandingkan anak lelaki lah contohnya kan. Okey, tapi betul ada bahagian dia dulu. Betul. Okey, faham. Okey, sekarang ni dari segi nafkah, okey, yang perlu diberi kepada isteri yang bercerai. Okey, itu pun nak tahu juga cerita ni kan. Kepada pada kawan-kawan yang berfikir nak bercerai ni, kau kena fikir betul-betul tau. Ni bukan main-main punya benda ni. Pasal kalau salah langkah ni kan, nanti kan mungkin tak mampu sebenarnya nak bercerai ni. Okey. Kalau nafkah kepada isteri yang taat dan tidak disabitkan nusyus oleh mahkamah, maka nafkah yang layak dia adalah perkara biasa yang dia provide monthly. Selama 3 bulan edah tu lah. Jadi kalau biasa dia bagi 1,000 duit belanja, dapatlah 1,000. Rumah tempat tinggal dia tak boleh halau lah sepatutnya. Kalau dia nak suruh keluar, dia kena bagi tempat tinggal yang lain lah. Kalau anak-anak tu ada dengan isteri, isteri yang jaga, maka tempat tinggal untuk anak tu dia sepatutnya memang biayai lah. So lepas 3 bulan memang dalam undang-undang kita tak ada peruntukan untuk dia terus biayai isteri.
Tapi kalau dia ada anak yang dijaga, dia perlu bayar rumah tempat tinggal tu. So maknanya 3 bulan saja. 3 bulan je kalau iddah. Nafkah. Bukan maknanya berterusan sampai dia kahwin. Tak, itu kalau mahkamah sivil dia ada alimony. Alimony. Sehingga dia berkahwin lain. Does that Untuk yang apply bukan to Islam. Muslims? Tak, bukan Islam je. Bukan Islam saja. Maknanya kalau bukan Islam bercerai, mereka katalah suaminya yang memberi nafkah kena bagi nafkah kepada isteri sehingga isterinya berkahwin. Betul. Okey, General rule lah, general rule lah, yes. amount dia terpulang lah kepada kemampuan dia. So pada Islam hanya iddah saja. Ya. Aku baru tahu. Dia ada peruntukan lain lah macam muta'ah semua tu kan. Tapi kalau untuk nafkah iddah 3 bulan sahaja. Dan bolehkah ada satu situasi di mana nafkah ni tak perlu dibayar? Okey. Ada Datuk, untuk nafkah yang tak boleh dibayar, contohnya dia orang yang nusyuz sebab dia tak taat. Dia sepanjang tempoh dia tak taat tu memang mahkamah tak perlu bagi dia nafkah. Baik. Dan juga masa iddah dia selagi mana dia bercerai tu memang dia tak sempat taat lagi lah. Dia tak perlu bagi nafkah iddah. Dan juga perceraian tebus talak yang saya kata tadi, suami tak buat salah apa pun tapi dia mati-mati nak cerai. Jadi apabila mahkamah kata okey, cerai tebus talak, perintah tu dah jatuh, talak dah jatuh, maka dia juga tak layak dapat nafkah iddah. Okey. Lepas tu bercerai secara lian kan, lian ataupun maksudnya dia kata isteri berzina ke apa tu, yang tu pun memang tak ada nafkah iddah lah. So nusyuz ni adalah satu benda yang berat ni kalau kita nak claim partner kita ni nusyuz ke apa ke, dan kita perlu ada bukti, betul? Betul. Tak boleh nak main taraf cakap betul. nusyuz saja, betul tak? Betul. Kalau kita tak dapat buktikan nusyuz, kita sebut nusyuz tak dapat buktikan apa? Repercussion dia. Mahkamah tak bagilah. Tak bagilah. Memang kena menafkahi berterusan hingga iddah lah. Sampai iddah. Okey. Apa yang constitute nusyuz? Okey. Sampai level apa? Nusyuz ni biasa dikaitkan dengan keluar daripada rumah tanpa kebenaran. So kadang-kadang ada yang suami dapat kerja di luar, isteri tak nak ikut. Jadi dia tak nak ikut, itu boleh jadi nusyuz. Ataupun yang jenis keluar rumah tak balik-balik merajuk ke apa kan, tak balik, itu pun nusyuz. Tapi ada mahkamah juga telah memutuskan juga kalau dia tu kena pukul, dia keluar daripada rumah, kalau tak keluar mati, yang tu bukan nusyuz. Betul. Ataupun mentally abuse sampai dah mental kan, macam ataupun dia tak buat dekat isteri ni, dia buat kat anak. Tak puas hati dengan isteri, dia sepak terajangnya anak pun, kalau isteri dia keluar, tu bukan nusyuz. Tengok keadaan dia, mahkamah akan tentukan lah. Kalau tersalah kahwin? Tersalah kahwin. Maksud dia macam ni, macam yelah, orang tak, ni orang selalu kahwin kan, mak bapak kahwinkan ke apa kan. Okay. Kan mak bapak kahwinkan, dia pun tak tahulah jantan ni macam mana rupa dia. Sekali tiba-tiba kahwin, alamak, dia tengok kan, macam tiba-tiba dia tak nak, dia minta cerai. Macam mana? Faham? Tak cukup comel lah kan? Tak cukup comel ke, tak cukup lah benda ciri-ciri ke K-pop kan. Tak opa. Betul. So ada sirah Nabi dulu kan. Macam ada satu orang ni, dia dia hitam lah, dia hitam legam. Jadi perceraian tu dibenarkan tapi atas dasar sebut tebus talak lah. Sebab dia kata tak boleh lah dengan dia ni. Macam tu. Ada yang kata itu, macam smell dia ke muka dia kan, dia memang tak boleh. So boleh benarkan, tapi sebab tak ada kesilapan, dia kena pulangkan balik lah garden yang orang tu bagi pada dia, contoh. Something like that lah. Tapi dibenarkan dibenarkan. Cuma salah kahwin. Yelah, betul. Itu macam dia lah kan. Dulu kan kita tengok orang kahwin ni semua dia ada tutup ni kan. Nak kahwin balik baru buka. Cak macam tu kan. Terus dia macam menggeletis dia tengok. Jumpa kat jumpa kat podcast pakai filter kan. Tak, atau tengok yang apa tu, buat makeup Korea ni kan, muka mula-mula kan macam yelah makcik nyonya mana kan. Sekali dia pakai makeup keluar dah macam meletup you all. Sekali balik rumah, bila dia cuci makeup dah macam anti balik. Kan itu mungkin boleh menyebabkan perceraian tu. Boleh. Kan? Ada satu kes yang saya dengar yang pasal yang dia buat muka. Betul tak? Anak dia tak anak dia keluar muka macam Benjamin Button. Kan? Keluar dah jadi rupa macam mana muka anak aku macam tu? Aku taklah teruk sangat muka. Bini aku comel. Rupa dia tengok muka bini sebelum
sebelum plastik surgery memang macam Benjamin Button bini dia. Tapi dia pun tak semak tu DNA dia sendiri. Betul lah, mungkin dia. Saya syak dia pun Shrek tu. Betul lah. Kau pandai-pandai nak cakap orang Benjamin Button, kau pun Shrek. Kan? Itu pun kadang-kadang yelah benda ni macam cakap apa? Jodoh ni adalah kerja Tuhan Allah SWT. So, mungkin di sebalik tu akan ada kebaikan kan. Kita tengoklah dulu. Tapi kalau tak boleh, telefonlah Nurul Hafiza and Associate. Jangan tipu saya. Saya cakap cerai ni, saya nak duit. Betul. Okey, kes yang paling pening perceraian, ada tak contoh yang pernah dilalui oleh Nurul sendiri? Sebenarnya semua kes memang pening Datuk. Sebab kalau dia tak memeningkan ataupun orang ni baik, mesti benda tu selesai kan. Tak payah pergi lawyer pun dia. Sebenarnya kes-kes di mahkamah syariah ni dia lebih kurang sama. Sebab cerai, kenapa cerai? Tapi yang menyusahkan dia, kalau Datuk tanya saya tu, orang yang tidak mahu menyelesaikan lah. Maksudnya terma-terma tu, kalau naik court pun you tak akan dapat lebih daripada ni. Tapi dia tak nak selesai. Lepas tu nak gaduh mati-mati nak gaduh. Yang itu bagi pada saya yang okey, katalah yang sama. kata isteri yang demand nak bercerai, husband tak nak bagi. I'm sure kes tu mesti banyak. Kan selalunya bagaimana diselesaikan kes begitu? Okey. Kalau perceraian tu difailkan di mahkamah, biasanya mereka start dengan Seksyen 47. Dia panggil perceraian setuju lah. Dah pergi mahkamah, saya nak bercerai kan. Yang suami dia kata, oh saya sayang. Ini mahkamah akan cakap, tak boleh ni. Habis awak tak nak lafaz, tak nak. Jadi mahkamah akan suruh mereka ni biasanya melalui proses apa dipanggil? Pendamai lah. Dia pergi kepada pendamai dulu. Macam tu kan, lebih kurang kan. Pendamai ni dia akan tanya, awak tak nak baik ke? Kan. Jadi perempuan pun cakap, lelaki pun cakap. Lepas tu dia buat laporan. Tak boleh ni, memang nak cerai. Ada syikak pergaduhan berpanjangan lah. Lepas tu tak selesai, mahkamah panggil lagi. Tak selesai lagi, mahkamah akan jadikan ceraian hakam bawah Seksyen 48. Dia kata, tak apalah, awak lantik waris awak yang lelaki untuk jadi hakam. Jadi hakam ni berkuasa menceraikan. Hakam ni try baikkan dulu. Tak boleh baik, mahkamah tanya macam mana? Boleh? Oh, tak boleh tuan. Tak boleh. Okey. Dan mahkamah lantik pula hakam mahkamah. Jadi ada 4 kali proses dan mahkamah berhak menceraikan. Dan sekiranya hakam yang dilantik mahkamah ataupun hakam keluarga tadi mendapati laki ni tak salah apa-apa, perempuan ni mati-mati nak cerai ni, ada boyfriend kot ni. Contoh kan. Jadi perceraian tu salah pilih gitu kan. Jadi perceraian tu tak boleh dibuat bawah Seksyen 47 atau 48 tu lah. Jadi dia kena buat under tebus talak. Jadi perempuan yang kena bayar balik apa-apa amount ataupun apa-apa yang dipersetujui kepada lelaki tadi. Tapi bukanlah juta-juta. Cuma kadang-kadang dia bayar 50 sen pun ada. Yang tinggi sikit 7,000, 5,000 ataupun setimpal dengan harga kita panggil mas kahwin dia masa dia kahwin ataupun keluarga dia. Macam itulah. Bayar balik. Oh, bayar balik dan hakam akan lafazkan cerai. Itu untuk suami yang tak buat apa-apa lah, tak salah. Maknanya kenduri semua nak kena bayar balik lah. Taklah, tak sampai macam tu. Mahkamah syariah dia tak kejam sangat. Oh, ya ke? Dia kalau civil bayar semua kan. Mahkamah syariah dia putuskan mengikut dia ada perkiraan. Sahabat saya ni tak ada panggil apa? Saya tak ada belajar syariah daripada kecil kan. Jadi dia ada perkiraan dia untuk mendapatkan amount tu. Baik. So okey, dari pengalaman Nurul sendiri di mahkamah, peratusan penceraian yang ujung dia baik dan penceraian yang ujung dia tak baik. Yang maknanya bercerai habis masih bergaduh sampai sekarang, yang bercerai okey, peratusan dia berapa? So biasanya yang tak baik tu lah banyak. Ya. Saya rasa sebab orang kita ni tak matang. Lepas tu itulah social media pun satu hal. Dah habis bercerai nak upload juga kan. Mak engkau hutang aku apa semua kan. Jadi elok-elok mak dia tak asuk, mak dia pun asuk padan muka macam itulah. Jadi biasanya yang tak baik tu memang lebih banyak. Oh, lebih banyak lah. Tapi saya perasan kalau biasanya orang yang berkahwin lebih daripada satu kan, 2 atau 3 tu, biasanya dia end up balik dengan isteri pertama kan. Itu banyak. Tengok tu perempuan. Ini daripada lawyer dia tengok tau. Macam-macam kes banyak-banyak berlaku. Yang kahwin lebih daripada 1, 2, 3 tu akhirnya dia akan kembali kepada yang satu. Kalau dia tak bercerai dengan pertama lah. Tapi kalau dia daripada awal dah bercerai tu, bini dia tak nak dekat dia lah. Maksudnya yang bermadu ni. Maksudnya ada tak yang pernah cerai tapi nak rujuk semula yang macam tu? Adalah, tak banyak lah. Okey.
Korek selagi boleh korek kawan-kawan. Kita pun nak tahu ni benda-benda ni kita selalu dengar tapi kita tak tahu cerita sepenuhnya. Jadi kepada kawan-kawan di luar sana tu yang tengah berfikir-fikir, kita tanya lagi soalan-soalan pada pada Cik Nurul ni. Bagaimana pula proses mendapatkan hak penjagaan tadi kita dah sebut bila kita sebut tadi siapa yang layak apa benda semua. So anak boleh memilih tak? Boleh. Dia boleh pilih Boleh kalau pilih. dia nak siapa. Boleh. Katalah sepatutnya pergi kepada ibu contohnya, tapi dia kata tak, saya nak pergi ke bapa. Umur berapa yang boleh dibenarkan? Sebenarnya anak-anak ni bila dia boleh berfikir je, mahkamah akan ambil kira pendapat dia. Ya. Cuma Datuk, kadang-kadang anak ni nak duduk dengan mami dia sebab mami dia sporting. Ya. Tapi mami tak mengamalkan ajaran Islam contohnya. Ya, Jadi correct. mahkamah tak bagi juga. Betul. Yalah, so nak kena fikir pasal benda tu Jadi kan. mahkamah akan ambil kira. Tapi biasanya dalam keadaan biasa, ibu bapa yang normal, yang dua-dua pun berhak memelihara anak. Jadi apa yang anak tu nak, dia akan bagi. Tapi apabila diberikan oleh mahkamah, tidak bermaksud pihak satu lagi gagal sepenuhnya. Katakan in the future dia nampak changes kan, ataupun penjaga ni tadi sengaja pindah, tak bagi jumpa anak sebagainya, perintah tersebut boleh dimohon lagi untuk diubah. Penjagaan bersama ada tak? Ada dibuat? Biasanya hadanah ni akan memberi satu perintah, penjagaan pergi kepada siapa. Satu untuk memudahkan pengurusan sekolah, pasport dan sebagainya lah. Tapi dia akan beri kat situ hak lawatan dan sebagainya. Jadi kalau nak kata penjaga bersama, biasanya kalau kita peguam, kita akan spesifikkan terus. Sebab nanti susah. Bila dia orang bergaduh nanti, Yelah. dia cari kita lagi. Dia tak nak tengok muka dia dah. Kita buat betul-betul. Jadi kita akan cakap kat dia, yang ini you nak jaga bersama macam mana, 4 hari, you 3 hari ke, ataupun tak kisah bila-bila je, ada cara lah secara WhatsApp. Kalau saya aku bersetuju. holiday ke, kau tolong jaga, ataupun kau holiday aku jaga. Betul. Macam tu, alright. So maknanya adalah jika kau cakap anak ni diberi kepada ibu, tiba-tiba anak dia meronta-ronta, no I don't want, I want daddy, kan. So kau akan ambil Kau akan consider lah. juga consider apa sebabnya dia nak kat daddy dia, kan ada sebabnya. Alright. Seterusnya, mengapa kes-kes penceraian di mahkamah syariah mengambil masa terlalu lama? Macam ni. Saya tak boleh buat bandingan, nanti orang marah saya. Macam ni. Dia, kalau sebenarnya semua kes bila melibatkan mahkamah memang akan jadi panjang. Itulah dia. Apa pasal Sebab satu, tarikh perbicaraan yang last tu, yang mula-mula ni cepat, 14 hari. Tapi bila nak bicara ni kena queue. Dan juga penangguhan ni bukan tertakluk kepada peguam je. Kadang-kadang peguam kaki tangguh, tapi kadang-kadang hakim tu tak ada tarikh. Jadi kita ikut je lah. Lepas tu dah sampai masa hari ni penuh ya trial, ditangguh sekali 2 bulan, 3 bulan. Kalau kat mahkamah sivil pun sama je lah. Cuma lagi satu, di mahkamah syariah, dia punya macam contoh kalau di sivil, kita ambil cerai orang bukan Islam, dia filekan cerai, di situlah nafkah, di situlah jagaan anak, di situlah alimoni, semua ada kat situ. Dalam mahkamah syariah, cerai mahkamah rendah yang ni, muta'ah mahkamah lebih 25,000, mahkamah tinggi yang ni. Jadi ada biasanya ada 7 package lah. Anak, mahkamah muta'ah atas pencarian, semua difilekan di mahkamah yang berbeza-beza. Jadi kalau kita soal saksi ni 7 kali dia soal dia. Itu cakap lain, hari ni cakap lain. Ya, sebab itulah dia mungkin lebih panjang, kerana lebih banyak mahkamah nak putuskan. Dia anggap isu tu berlainan. Kalau di mahkamah sivil satu je, selesai semua. Itu beza dia sivil dengan syariah. Okey. Jika si isteri memohon cerai, mahkamah tidak membenarkan, ada ke situasi macam tu? Cerai ni ada banyak. Taklik ke, talak ke, tadi lian dia tuduh isteri dia berzina ke, macam tu lah, macam-macam cerai. Kalau isteri dia tuntut under fasaq, untuk bercerai fasaq, kata dia laki dia, suami dia pukul dia dan juga menganiaya dia, tapi melalui pembuktian mahkamah dia tak sampai, dia tak boleh tuntut fasaq. Jadi dia kena tuntut under lim yang betul lah. Kalau husband tak salah tadi, you patut tebus talak. Kalau berdasarkan berjanjian pihak-pihak, husband dia kata saya takkan curang lagi dengan you, tiba-tiba dia curang, tu taklik. Jadi dia kena filekan di bawah di bawah section yang betul dalam perceraian. Jadi jika ada yang tak dibenarkan, ada, kerana dia cakap fasaq, tapi tu bukan fasaq, laki tak buat apa-apa salah pun. Salah classification. Betul. Okey. Tapi maknanya kalau nak juga, kau kena file di bawah klasifikasi yang betul. Baik. So maknanya tadi kita tanya pasal kalau
husband tak nak bagi cerai kan, and then wife nak juga cerai. So ada juga dengar di social media yang secara amnya dari segi Islam tak dibenarkan isteri meminta cerai kecuali sesebab-sebab tertentu kan. So maknanya adakah itu menjadi satu pertimbangan bagi hakim-hakim dalam mahkamah syariah? Biasanya cerai ni pada peringkat permulaan dia akan melalui satu proses suluh dulu dan nasihat dan semua dulu. Jadi bila dah masuk mahkamah, hakim biasanya tak adalah dia nak go. Dia tak boleh go beyond macam hati dia, tak boleh lah. Dia kena ikut permohonan. According to the facts. Kalau nak sangat dia bagilah. Okey. Yalah kan, tak payah nak memanjangkan derita yang sudah lama. Okey. Rasanya dalam kerjaya Nurul sendiri, ada tak kes yang stand out yang Nurul rasa kes ni agak luar biasa dari segi penceraian ni? Saya belum jumpa perceraian yang pelik lah. Tapi kalau ada orang yang datang kepada saya dengan permohonan pelik yang saya tak boleh nak handle dia, adalah. Ada seorang lelaki ni mungkin around 50s, dia pernah datang ke pejabat saya. Dia kata dia kahwin dengan beberapa orang wanita. Bila kita tanya dia nama siapa, dia sebut nama Sayyidina Khadijah, dia semula nama-nama isteri Nabi lah. Lepas tu saya kata, bagilah pasport dia ke IC dia ke apa. Dia kata, tak, dia memang dilahirkan semula sebagai Sayyidina tu. And then dia kata, saya kata, habis tu cik datang di sini nak apa ni? Lepas tu dia kata, tak, dia duduk satu rumah tu tapi dia kunci tak bagi saya masuk. So cik nak buat perintah nusyus untuk taat semula ke? Ya boleh ke? Boleh. Sebab dalam tu ada 72 isteri saya dah sudah. So saya rasa sama ada dia tak berapa betul atau dia ajaran sesat. Saya tak tahu. Jadi kita memang tak boleh nak bantulah. Yang tu yang paling pelik. Yang lain semua, I tak suka husband I benci husband I ada girlfriend, itu je lah. Biasa balik-balik sama lah yang tu. Itulah. Itu sama. Okey. Wow, okey. Saya sebenarnya panggil Nurul datang sini hari ni pasal kerana kes-kes penceraian high profile di kalangan selebriti banyak berlaku, dan apa yang kita nak cuba elakkan adalah pasal ada juga penceraian-penceraian. Sahabat saya ada bercerai, saya pun pernah bercerai, yang alhamdulillah kita dapat satu keadaan yang sangat, macam mana nak cakap, tenang, tak ada apa, peaceful, benda-benda yang tak elok keluar, tak ada apa, aib kiri kanan dijaga semuanya. Apa kita cuma cakap kerana persetujuan tu tak ada, kata persefahaman. Itu selalunya line untuk bercerai tu, tiada persefahaman kan. Tiga tu lah. Mawadah tak ada, rahmah tak ada, tak ada tu. Tak ada persefahaman. Itu yang kadang-kadangnya bila saya lah rasa yang tak best adalah kerana apabila kita bercerita di media sosial, dan saya rasa Nurul pun sendiri pernah mengalami media sosial ni sendiri kan, ianya menjadi satu benda yang menekan kita kan, dan bukan saja menekan kita, ianya juga menekan mahkamah sekarang ni, betul tak? Pasal seperti Nurul cakap, mesti akan orang terpalit bila, contohnya lah kalau artis, kalau orang biasa masuk mungkin hakim tak kenal, tapi bila artis masuk, ini yang dia cakap, yang dia ni macam ni, pasal dia mesti dah terdengar, betul tak? So itulah pada saya, bagaimana hakim tu cuba untuk nak maintainkan dia punya kesucian tu, macam mana tu dulu? Biasanya kalau kita tengok secara rata, sebenarnya semuanya memang profesional, professionally done. Walaupun apa berlaku di luar, biasanya apa yang berlaku dalam mahkamah tu saja dia ambil kira lah. Yang luar ni tak ambil kira. Cuma sedikit sebanyak mengganggu lah kan. Tengok kat dalam media sosial terjerit-jerit kan, masuk mahkamah. Lepas tu kat luar blok rambut kuning, kat situ kan pakai tudung kan, tapi macam sopan-sopan. Jadi mungkin ada dalam minda dia mungkin akan cakap, ni fake. Jadi walaupun orang tu betul macam mana pun, mungkin akan ada sedikit dalam mind, sebab manusia kan. Tapi betul. Secara profesional biasanya orang tahulah buat apa yang dia sepatutnya buat kan. Cuma dikuatiri akan membawa kepada efek memberi kesan kepada keputusan yang patutnya berlaku. Okey, Nurul, sedikit nasihat lah. Nurul bagi sedikit nasihat pada orang-orang yang berfikiran di luar tu nak bercerai ke, apa proses yang paling mudah supaya penceraian tu paling cepat dan tidak ada terlalu banyak kecoh dan kacau bilau, dan ianya berlaku dengan
sebaik mungkin. Okey. Okey. Dia macam ni. Kalau pihak-pihak dah rasa tak sesuai lagi untuk bersama, saya rasa semua kena rendahkan ego. Kalau bercerai tak bermaksudnya kalah lah. Maksudnya siapa yang kena lafazkan tak maksud dia kalah. Yang meminta tu pun tak maksud dia perempuan menang, yang tak elok ataupun menang. Macam tu lah. Jadi itu yang pertama lah. Jangan buat macam tu. Dan kedua, apa-apa yang kita paparkan di social media ni, esok anak-anak kita tengok. Ya, betul. Jadi kan kita cakap pasal ayah dia kan, nanti dia besar pula dia boleh pula tahu tak ada pun macam tu. Jadi mungkin instead of making her to hate the father, you're making you making her to hate you lah instead. Kan. So jadi benda-benda macam tu lah. Lepas tu lagi satu, saya ada satu teori tau Datuk. Saya boleh bagi teori ke? Okey. Teori saya, silakan. Sebenarnya kan kita habis belajar dalam umur 20-an itu kan. Lepas tu kita berkahwin kan. Pada satu umur ni kita mencapai sedikit stability. Dalam umur 32, 35, kita kalau kita buka perniagaan tu nampaklah maju masa tu. Jadi masa ni lelaki ni biasanya dia lebih banyak sikit duit dia. Yang perempuan ni pula kepenatan dah tua. Jadi teori saya tu selalunya memang betul lah. Jadi dalam umur 35, 36, 37 ni biasanya nampak benda lain tu lebih best, lebih cantik. Yelah. Macam tu lah. Jadi yang midlife crisis jadi sebenarnya benda tu memang terjadi dan biasanya perceraian-perceraian ni orang yang datang kepada kita mesti sekitar umur ni. Kalau muda lagi tu tak tahulah kenapa, tapi biasanya macam tu. Jadi mungkin tapi apabila kita perhatikan pasangan yang lebih sabar lepas dia consultation, dia pergi counselling, bila dia menginjak kepada stability sikit lagi, dia akan okey balik. Jadi itu yang saya kata tadi, kalau dia bercerai ke apa kan, dia mesti patah balik ke yang pertama. Kalau bukan disebabkan salah faham yang teruk lah ataupun pukul ke apa, biasanya sebab dia baru perasan tadi yang awal ni, yang jenis jaga dan bersama lah. Jadi biasanya kita akan cakap dia betul ni nak bercerai ni, begitulah. Jadi kalau betul memang tak nak lagi, considering semua dia memang jahat, dia tak bagi nafkah ke anak, dia pukul, okeylah cerai. Tapi kebanyakannya mereka adalah good father, good mother. Cuma dia tersepit dalam situasi tu yang kita pun nak judge pun susah juga kan. Betul. Jadi untuk orang-orang di luar sana, satu, untuk bercerai ni fikir dulu, dan jika betul-betul nak bercerai, cerailah secara aman damai. Tak perlu menang. Walaupun orang ni jahat gila, you nak orang tahu pasal dia, in the end nanti benda tu tak penting pun dia. Orang akan tahu sendiri. Actually yang penting adalah you dapat bebas dan hidup bahagia. Peaceful kan, hidup dalam aman dan tenang, dan nak fokus apa you boleh buat, dan dia tak ada, kalau ada masalah dalam perkahwinan tu, dia dah tak ada dah masalah tu. Betul. Lebih kepada itulah kita fokus, betul? Dan fokus mencari kebahagiaan, itulah pada saya yang sangat penting. Dan macam Nurul cakap tu sangat-sangat betul lah. Pasal benda ni dia disebut oleh even my isteri itu, kata I think masalahnya adalah ego. Dia kata everybody bring down their ego. Dia kata tak ada masalah, maknanya tak apa, is part of life. Dia kata yang yelah, kita nak elakkan benda ni berlaku, tapi kalau benda ni kena berlaku, dan kita buat dengan cara yang terbaik kan. At the end of the day, anak-anak kita ada, kita masih bersama jaga anak kan, apa benda semua. So itulah, alhamdulillah, thank you Nurul kerana teori-teori Nurul dan juga pendapat-pendapat Nurul yang Nurul berikan bersama kita. Sekali lagi, Nurul adalah daripada Nurul Hafizah and Associates Advocates and Solicitors. Di mana? Saya kat Shah Alam. Dekat Shah Alam, di Shah Alam. Dan terima kasih kepada beliau kerana memberi pandangan beliau, dan harapannya ia membantu anda sedikit sebanyak menimbangkan jika anda tengah berfikir nak bercerai, untuk sama ada elakkan dulu, fikirkan jalan yang terbaik, ataupun kalau perlu buatlah dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Okeylah, itulah saja daripada saya, Aflin Syauqi, dan terima kasih sekali lagi Nurul, daripada bottom of my heart, kerana akhirnya saya dapat jumpa Nurul yang dulunya saya tengok kat YouTube je. Tapi alhamdulillah, terima kasih kerana bantuan dia. Kita jumpa lagi minggu hadapan untuk perkara-perkara yang lebih menarik di dalam Padu Podcast. Jumpa lagi. Assalamualaikum.